Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Cikgu Ipin. Hari ini untuk subjek matematik tahun 6 kita akan belajar tentang kalkulator. Tapi sebelum kita belajar, jom kita tengok dulu apa dia objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan untuk PDPR kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mewakilkan penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan termasuk pemudaran dan pola nombor. Murid berjaya sekiranya dapat menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan 4 hingga 6 pengiraan termasuk pembundaran dan pola nombor dengan betul. Tadi kita akan belajar tentang kalkulator. Tapi, apa benda kalkulator ni sebenarnya? Nak tahu? Jom kita tengok. Kalkulator ialah satu alat elektronik yang menggunakan teknologi moden untuk mendapatkan jawapan yang pantas dan tepat kepada 4 operasi asas matematik, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Ada juga kalkulator yang mempunyai pelbagai fungsi trigonometri, logaritma dan statistik. Kalkulator seperti itu disebut sebagai kalkulator saintifik. Sekarang kita dah tahu apa tu kalkulator dan fungsi kalkulator tu. Rupa kalkulator tu pun kita dah tahu. Tapi sebelum saya terlupa, sebenarnya ada banyak jenis kalkulator, termasuk kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik ni dia ada banyak lagi fungsi, termasuklah untuk trigonometri, untuk algoritma dan sebagainya. Dan ada juga kalkulator yang boleh digunakan untuk membina graf. Okey, tapi kita tak nak belajar yang tu dulu, kita nak belajar yang paling mudah hari ini. Okey. Dan percaya atau tidak, ada antara kita yang masih tak tahu macam mana nak gunakan kalkulator. Okay, jadi lepas ni saya akan ajar cara untuk gunakan kalkulator dan ada tiga benda yang saya nak ajar. Yang pertama ialah untuk kita gunakan mengira operasi asas, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi, menyelesaikan masalah operasi asas, tambah, tolak, darab dan bahagi. Kemudian kita akan belajar macam mana nak membundar dengan lebih cepat menggunakan kalkulator. Okey, kemudian dan yang ketiga kita akan belajar tentang pola nombor menggunakan kalkulator. Jadi, jom kita belajar. Baiklah, sebelum kita menerokai fungsi-fungsi kalkulator ni, saya nak tunjukkan dulu rupa kalkulator yang saya dah tunjuk tadi, tapi kita nak tahu apa dia butang-butang yang ada dekat sini. Okay, yang pertama sekali bukan butang, ini adalah skrin yang akan memaparkan nombor-nombor ataupun apa sahaja yang kita tekan. Kemudian ini adalah solar panel. Solar panel ni adalah backup supaya kalau bateri dia habis, kita boleh guna bateri ataupun tenaga daripada tenaga solar. Okay, kemudian ini adalah butang on atau AC. Ini adalah butang off. Ini adalah butang anak panah ni, backspace, peratus, MU sama dengan. Kemudian ini 4 operasi asas, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Ada beberapa butang lain yang kita tak akan guna pada hari ini. Kemudian ada butang-butang nombor 1 hingga 9 dan sifar. Sifar-sifar maksudnya kalau kita tekan butang ni, dia akan keluar 2 sifar dekat situ. Contoh kalau kita tekan 1 dan ini, dia akan jadi 100. Okay, dan ini adalah butang titik perpuluhan. Okay, jadi untuk kita gunakan benda ni, kita kena tekan dululah on. Kalau tak on, dia tak akan keluar apa-apa lah. Dan kalau kita dah siap semua nanti, kita tekan off. Okay, on atau AC. Okay, AC tu maksudnya apa? AC tu maksudnya all clear. Contoh kita dah kira apa semua. Okay, dah siap nak buat pengiraan baru. Okay, kita padam je. Okay, kemudian ini adalah butang backspace. Contohnya lah saya type 5612. Tertekan 3 lah pula. Jadi saya nak padam yang 3 tu, saya tekan butang ni, tekanlah 2, barulah betul 5612. Okey, ataupun kalau 6 ni tersalah, sepatutnya 8. Okey, patutnya 5812 kita tukar padam 812. Okey, itulah dia butang backspace. Okey, ni butang backspace. Ni butang peratus kita tak akan pakai hari ni, butang MU ni pun kita tak akan pakai hari ni. Okey, jadi saya nak tunjukkan benda yang mudah dulu. Contohnya saya nak kira 42 tambah 16. Okey, sama dengan. Mesti tekan sama dengan. Kalau tak tekan sama dengan, sampai kita dah ada cucu pun belum tentu lagi dapat jawapan ya.
Okay, jadi kena tekan butang sama dengan. Okay, sama juga kalau guna operasi darab, 15 darab 9. Sorry, maaf. Tengok salah tekan. 15 darab 9. 135, dapat jawapan terus, sangat cepat. Ataupun 64 bahagi 8, terus dapat jawapan. 16 bahagi 4, terus dapat jawapan. Ataupun 82 tolak 69, terus dapat jawapan. Okey, sangat mudah. Itu yang biasalah. Kita mesti tekan kita kena tekan semua butang yang perlulah. Kalau operasi tambah kena tekan tambah, nak dapat jawapan kena tekan sama dengan. Jadi sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan calculator untuk menyelesaikan ayat matematik. Okey, ini kita ada ayat matematik dekat sini. Saya akan tekan kira menggunakan calculator dan kita akan buat perbandingan dengan menggunakan bentuk lazim lah. Kita akan guna dua-dua cara. Kita nak tengok apa sebenarnya beza guna calculator dengan tak guna calculator. Okey, jadi tekan dulu semua yang ada dekat sini. Kita nak dapat jawapan 4, 2, 0, 6, 1, 7 tolak 1, 6, 5, 5 sifar tambah 8, 9, 3, 3. Dapat jawapan 413,000. Okey. Tadi saya ada buat silap. Tersalah tekan yang tadi. Okey, sekarang saya nak cek saya ada buat silap juga ke tak. Jadi saya kena tekan lagi sekali lah. Kira betul tak dapat 413,000. Jadi all clear. 42 sifar 617 tolak 1655 sifar tambah 8933. 413,000. Okey, jawapan dia ialah 413,000. Kita tulis dulu. Dan sekarang kita alihkan benda ni. Kita cuba buat pengiraan dalam bentuk lazim. Okey, 42 sifar 617 tolak 16,550. 7 tolak sifar 7. 1 tak boleh pinjam, tinggal 5 jadi 11. Jawapannya 6. 5 tolak 5 sifar. 10 tolak 6. Okey, tak boleh kan. 10 tolak 6 4. 1 tolak 1 sifar 4. Tambah 8 9 3 3. 7 tambah 3 10. 6 1 7 3 10. 9 1 10. 8 9 9 4 3. 1 sifar 1 4. Jadi jawapan dia sama. Dah kalau sama, kenapa nak ada kalkulator? Okey, kalau kamu perasan tadi kita guna kalkulator, perbezaan dia yang pertama dia cepat, sangat cepat. Okey, tak payah nak susun-susun. Cepat, tak payah tulis, tak payah apa, tekan dapat jawapan. Cuma kita kena ulang je lah. Kita kena ulang kira sekali lagi supaya kita nak tahu jawapan yang kita dapat tu tepat ataupun kita ada tersalah tekan, kecuaian dan sebagainya. Okey, dan yang kedua, bila kita gunakan bentuk lazim, kita kena ambil peduli tentang nilai tempat. Contoh, kalau satu ni saya salah tulis, saya letak dekat nilai tempat ratus ribu, jawapan dia dah automatik salah. Jadi kita kena kira ikut nilai tempat yang betul lah. Dan lambat lah kalau kita guna ni Okey, tapi kalau kita buat betul tanpa sebarang kecuaian, dapat jawapan yang tepat dan cepat jugalah. Cuma taklah secepat kita kira menggunakan kalkulator. Okey, kita akan tengok contoh yang kedua. Baiklah, contoh yang kedua di sini kita ada operasi bergabung. Sama macam tadi operasi bergabung, tapi operasi dekat sini ialah tolak dan darab. 4,632 tolak dengan 196 darab dengan 4 sama dengan berapa? Jadi kali ni saya tak nak guna kalkulator dulu, saya nak guna manual dulu. Saya nak guna bentuk lazim dulu. Okey, kita kena ingat bahawa konsep matematik kita kena selesaikan. Kalau ada operasi bergabung tolak dengan darab, kita kena selesaikan yang mana dulu? Ya, kita kena selesaikan yang darab dulu. Jadi saya kena buat dekat sini 196 darab 4. 6 darab 4 24.
9/4, 36. 36 tambah 2, 38. 1 dan 4, 4. 4 tambah 3, 7. Bila dah dapat jawapan yang ini, barulah saya tolakkan dari 4,632 tolak dengan 784. Okey. Mula dari rumah sah, 2 tak boleh, jadi 12. Ni jadi 2, 12 tolak 4. 8. 2 tak boleh tolak 8, jadi 12. Ni jadi 5, 12 tolak 8, jadi 4. 5 tak boleh tolak 7, jadi 15. Ini jadi 3. Jadi 5, 6, 7. Jawapannya 8. Sini 3. Jadi jawapannya 3, 8, 4, 8. Sekarang baru saya nak gunakan kalkulator. Saya gunakan teknik yang sama macam mana saya buat soalan yang pertama tadi. 4, 6, 3, 2 tolak 196 darab 4. Kenapa jawapan dia lain? Jawapan yang saya dapat dekat sini 17,744. Kenapa dekat sini saya dapat jawapan 3,848? Okey, sebab kalkulator ini tidak selesaikan darab dahulu. Dia selesaikan yang tolak dulu. Dia selesaikan yang mana kita nak yang mana kita tekan dulu. Dia selesaikan yang mana yang kita tekan dulu. Jadi sekarang dekat sini saya tadi tekan 4,632 tolak 196. Saya tekan je darab, terus dapat jawapan 4,632 tolak 196 darab 4. Sebab tu dia dapat jawapan 17,000. Sebab hasil tolak ini baru didarabkan dengan 4. Sebab tu dia lain. Jadi macam mana kita nak selesaikan soalan yang macam ni menggunakan kalkulator? Sama juga macam bentuk lazim. Kita selesaikan bahagian ni dulu. Okey, jadi 196 darab 4 sama dengan 784. Kemudian baru selesaikan 4,632 tolak dengan 784. Jadi sekarang jawapan dia sama tak? 3,848. Sama ke tak sama? Sama. Itulah dia cara dia nak jawab soalan ni. Macam mana pula kalau contoh yang lain? Saya akan tunjukkan sekejap lagi. Baik, ini adalah contoh soalan melibatkan operasi bergabung, untuk operasi tambah dan bahagi. Goyang pula kamera ni. Okey, untuk operasi tambah dan bahagi. Jadi sekarang sama je macam tadi, saya dah ajar pada murid-murid saya tambah adik-beradiknya dengan darab, tolak adik-beradik dengan bahagi. Darab ialah tambah berulang, bahagi ialah tolak berturut-turut. Okey, jadi kita belajar yang mana dulu? Kita belajar tambah dulu baru darab. Maksudnya tambah abang, darab tu adik. Kita belajar mana dulu? Tolak ke bahagi? Kita belajar tolak dulu baru kita belajar bahagi. Kalau daripada darjah 1 kan. Jadi tolak tu abang, bahagi tu adik. Jadi abang dengan adik, mesti abang mengalah. Kita kena selesaikan adik dulu. Sama juga tambah dengan bahagi ni. Tambah tu abang, bahagi tu adik. Jadi kita kena selesaikan bahagi dulu. Kita selesaikan ni dulu. 3,716. Okey, 3,716 bahagi 14. Kita akan dapat jawapan dekat sini 2,194. Barulah kita tambahkan 12, 5,9 tambah 2,194. Jawapannya ialah 14,703. Okey. Jadi kita kena tahulah nak guna kalkulator ni, lagi-lagi kalkulator yang mudah macam ni, yang bukan saintifik, kita kena selesaikan ikutlah mana yang lebih utama. Macam soalan yang ni, bahagi yang lebih utama, lepas tu baru kita tambah. Okey, itu sahaja yang saya nak terangkan tentang penggunaan untuk menyelesaikan operasi asas. Okey, tambah tolak darab bahagi. Lepas ni kita nak tengok macam mana kita nak membundar menggunakan kalkulator. Macam mana kalkulator boleh memudahkan kita untuk membundar dengan lebih cepat. Okey, jom tengok. Okey, sekarang kita nak belajar macam mana nak bundarkan ataupun kita nak buat pembundaran dengan lebih cepat menggunakan kalkulator. Okey, so sekarang ni kita ada soalan dekat sini 2 bahagi 3. Cuba kita buat bentuk lazim 2 bahagi 3. Dia mesti akan melibatkan apa? Mesti akan melibatkan titik perpuluhan. Jawapan akan dapat jawapan dalam nombor perpuluhan lah.
Okay, jadi cuba kita buat guna kalkulator. 2 bahagi 3 sama dengan 0.66666666666. Okey, jadi saya tulis kat sini 0.6 berapa kali 6 tu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okey, saya tulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okey, katakan saya minta nyatakan jawapan ni dalam nombor bundarkan kepada 3 tempat perpuluhan. Bila saya kata nak bundarkan kepada 3 tempat perpuluhan, bermakna jawapan terakhir dia akan ada 1, 2 dan 3 tempat perpuluhan sahaja. Okey, jadi sebabkan yang ini saya kata bundarkan, kenalah tengok belakang dia ni. Belakang dia ni yang keempat ni dia dah lebih daripada 5. Bermakna sini kena tambah dengan 1. Jadi jawapan yang sepatutnya ialah 0.667. Okey, kenapa 7? Sebab ni 6. 6 ni dah lebih daripada 5. Jadi dia kena tambah 1. Jadi 7. Yang belakang ni nak buat apa? Tak payah tulis sebab saya minta dalam 3 tempat perpuluhan sahaja. Tapi macam mana pula kalau saya minta dalam 1 tempat perpuluhan? 1 tempat perpuluhan mestilah sampai sini je kan? Kan? Sampai sini je. Jadi kalau nak 1 tempat perpuluhan, ini dah lebih 5. Jadi dekat sini tambah 1. Jawapannya ialah 0.7. Nak tambah lagi tak? Tak payah sebab saya kata 1 tempat perpuluhan sahaja. Senang kan? Tak faham? Kita tengok soalan yang kedua. Okey, 14 bahagi 23. Kita kirakan 14. Semula. 14 bahagi 23. Ambil kau. Okey. Jawapan dia 0.60866. Saya tulislah. Hitam. 0.60869565217. Bayangkan kalau kita guna bentuk lazim ataupun pembahagian panjang. Leceh kan nak dapat jawapan macam ni? Lambatlah. Dahlah CV pun tak hafal. Kesian. Okay, jadi kalau saya minta jawapan dalam sekali lagi 3 tempat perpuluhan. Jadi kiralah 1, 2, 3 sampai sini. Jadi tengok yang belakang. Belakang ni lebih ke kurang daripada 5? Lebih. Okey, jadi sini kena tambah 1. Belakang ni abaikan, tak payah tulis. Jadi 0.609. Ni tak payahlah sebab saya nak kata nak 3 tempat perpuluhan je. Okey, tapi kalau saya nak 2 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan maksudnya sampai sini je lah. Kan? Jadi yang belakang ni lebih ke kurang daripada 1? Lebih ke kurang daripada 5? Lebih. Jadi sini kena tambah 1. Jadi kalau nak dalam 2 tempat perpuluhan dia jadi 0.61. Belakang ni tak payah sebab saya kata 2 tempat perpuluhan. Ni kalau 3 tempat perpuluhan, ni kalau 2 tempat perpuluhan. Kalau saya nak 1 tempat perpuluhan. Okey. Jadi dia nak sampai 6 je lah. Tapi tengok juga belakang dia ni. Belakang ni lebih ke kurang ke, kaya ke, miskin ke, dapat mata 1 ke, dapat tak ada mata ke. Jadi sini sifar. Sifar ni maksudnya tak perlu tambah lah dekat sini. Jadi sini tambah sifar. Maksudnya kalau nak nyatakan jawapan dia dalam 1 tempat perpuluhan, jawapan ialah 0.6. Okey. Jadi pembundaran jadi lebih mudah sebab apa? Pengiraan kita jadi cepat dan kita dapat jawapan yang tepat. Kemudian kita boleh bundarkan dengan lebih cepat, tepat dan mudah. Okey. Lepas ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan kalkulator ni untuk membuat pola. Okey, kita tengok sekejap lagi. Okey, kita nak tengok pola pula. Okey, senang je. Pola ni, satu kita dah tahu bila melibatkan pola ni kita ada tertib menaik dan juga tertib menurun. Okey, jadi kalau kita nak buat tertib menaik lah, contohlah kita mula dengan nombor 214. Nak menaik sebanyak 12. Okey, kita nak buat apa urutan nombor selepas dia. Okay, jadi menaik tu maksudnya gunakan operasi tambah. Menaik 12 maksudnya tambah 12.
sama dengan 226. Kita tak perlu tekan tambah 12 lagi. Kita cuma tekan sama dengan, 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 sama dengan. Jadi kita dapatlah pola ataupun tertib menaik 12, 12 dengan sangat mudah dan cepat. Okay, kalau nak tertib menurun pula, kalau menaik tu tambah, menurun mestilah guna tolak. Okay, kita mulakan dengan 943. Menurun sebanyak 15, 15. Tolak 15. Sama dengan, 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 sama dengan. Kita akan dapat urutan nombor lah. Maksudnya 748 menurun 15 jadi 773, menurun 15 lagi jadi 708, menurun 15 lagi 703. Kalau tak percaya, buatlah sendiri. Okey. Kemudian kita ada banyaklah pola lagi. Contoh lah. Pola nombor kita buat 800 darab 2 tambah 1 sama dengan 1601. 18 darab 2 tambah 2. Apa ni? 18 darab 2 tambah 2. Tadi yang salah. 18 darab 1 tambah 1. 19. 18 darab 1 tambah 2. 20. 18 darab 1 tambah 3. 21. 18 darab 1 tambah 4. Okey, kita boleh buat pola yang lain juga. Contoh 95 darab 5 pula. 31 lah. Darab 5 tambah 2. Kemudian 31 darab 5 tambah 3. Okey, kita boleh buatlah berulang-ulang dan dia akan jadi pola. Okey, kalau nak tahu lebih lanjut boleh tengok dalam buku teks. Okey, itu sahaja apa yang saya nak tunjukkan dengan menggunakan kalkulator. Kita ada 3 benda yang kita boleh buat. Satu, kita boleh selesaikan ayat matematik selesaikan ayat matematik yang melibatkan operasi asas, tambah, tolak, darab, bahagi, termasuklah operasi bercampur. Kemudian kita juga dah tengok macam mana kita nak buat pembundaran dengan lebih cepat menggunakan kalkulator. Kemudian yang ketiga, saya juga dah tunjukkan pola, terutamanya tertib menaik dan juga tertib menurun. Okey, kita dah belajar perkara-perkara yang asas yang kita boleh gunakan, yang kita boleh selesaikan, masalah-masalah yang kita boleh selesaikan dengan menggunakan kalkulator secara asas lah. Okey, jadi belajar sudah, apa sudah, sekarang adalah masa untuk penilaian. Jadi untuk jawab penilaian, saya ada sertakan link di bahagian description untuk awak jawab dalam Google Form, kemudian terus hantarlah. Okey. Dan ingat apa kriteria kejayaan kita tadi? Okey. Kriteria kejayaan kita tadi ialah ni saya ada tulis, murid berjaya sekiranya dapat menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan 4 hingga 6 pengiraan termasuk pembundaran dan pola nombor dengan betul. Jadi kalau awak dapat jawab 4 hingga 6 soalan dengan betul, maksudnya dalam PDPR hari ini kamu telah berjaya. Okey, so jangan lupa klik link dan terus jawab. Okey, itu sahaja sesi PDPR kita pada hari ini. Sebagai kesimpulan, kalkulator ni adalah sebuah mesin kira yang boleh memudahkan kita manusia untuk dalam pekerjaan harian kita lah, dalam tugasan harian kita. Dan dalam masa yang sama, kecuaian juga boleh berlaku semasa menggunakan kalkulator. Bagaimana kita membuat pengiraan bentuk lazim dan sebagainya lah, kecuaian tetap akan boleh berlaku. Jadi nak gunakan kalkulator pun kena hati-hati. Namun dalam peperiksaan sehingga tahap sekolah rendah, sehingga habis sekolah rendah, kamu tak boleh guna kalkulator. Okey, sebab apa? Sebab dalam peringkat sekolah rendah ni kita nak uji kefahaman murid-murid mengenai konsep dalam matematik lah. Kalau guna kalkulator je semua, okey, tak membantulah. Maksudnya kita tak tercapai lah, ataupun awak tak berjaya lah. Habis daripada sekolah rendah tu awak tak berjaya mencapai objektif kita lah. Okey, contohnya awak asyik guna kalkulator je, mentang-mentang lah 5 tahun dah pandai guna kalkulator, asyik guna kalkulator je. Tapi bila orang tanya secara berdepan, face to face, tanya 5 tambah 5 berapa pun tak tahu, sedangkan boleh je guna jari.
Okey, tapi kalau untuk orang yang macam sekarang, okey, macam kita sekarang ni tak guna kalkulator, kita dah tahu dah konsep operasi asas matematik ni macam mana. Jadi kalkulator ni sekadar membantu untuk mempercepatkan kita punya pekerjaan harian. Okey, kita nak kira cepat senang. Okey, kalkulator contoh orang cashier dekat supermarket pun dia senang, dia dah tak payah nak tekan-tekan kalkulator ni, dia cuma key in ataupun scan barcode je. Semua tu adalah kemajuan dari masa ke masa. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jadi kalau siapa yang masih tak faham dengan topik PDPR kita hari ini, boleh ulang balik video ni dan ulang balik sampai faham. Dan jangan lupa jawab latihan yang saya berikan dalam description di bawah. Kalau ada sebarang masalah, boleh komen ataupun murid-murid boleh PM saya, DM saya, WhatsApp dan sebagainya. Komen dekat bawah dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi dalam PDPR akan datang. Bye. Assalamualaikum.